أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف خلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ومشايخنا أجمعين ووالدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang ada, walaupun kita sibuk dengan urusan-urusan sehari-harian, dapat juga kita bertemu bersua muka untuk kali yang pertamanya di dalam program Pondok Masjid, yang mana kita pada pagi ini dijadualkan untuk pengajian kitab hadis, dan dipilih kitab iaitu kitab Bulughul Maram min jam'i adillatil ahkam, iaitu kitab berkenaan dengan hadis hukum yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kebanyakan daripada kita mungkin mengenali tokoh ini dengan satu kitab yang sangat memberi sumbangan besar dalam kehidupan kita, terutamanya iaitu kitab Fathul Bari. Apabila kita sebut nama Fathul Bari ataupun kitab Fathul Bari, memang kita akan terbayang, syarah Sahih Bukhari. Dan tuan pengarang kita ni juga dia mengarang satu kitab yang khusus dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, tetapi dalam kitab hadis, bahagian hadis, iaitu kitab yang diberi nama Bulughul Maram. Dan mudah-mudahan dengan pengajian kitab Bulughul Maram ni dapat membuka kepada kita beberapa cabang ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hadis dan fiqh tu sendiri, supaya dapat kita mengamalkan setiap amalan ataupun ibadah yang kita lakukan itu berlandaskan seperti mana yang digariskan ataupun yang ditetapkan, yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi untuk permulaan, kita tidak terus kepada kitab dahulu, melainkan kita mengenali dahulu tokoh yang akan kita bicarakan ni, iaitu Al-Imam Al-Kabir Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang digelar oleh para ulama sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Gelaran Amirul Mukminin fil Hadis ni, ini salah satu gelaran yang sangat besar yang diberikan pengiktirafan oleh para ulama kerana sumbangan dan juga usaha yang telah dilakukan oleh Ibnu Hajar sendiri, Syekh Ibnu Hajar sendiri, dalam mengembangkan ilmu hadis kepada sekalian umat Islam, terutamanya di sekitar tempat beliau mengajar, iaitu di Qahirah, Mesir. Dan alhamdulillah, seperti mana yang boleh tuan-tuan pun boleh cari, boleh lihat, sebahagian daripada kita ada yang pandai menggunakan internet, boleh cari juga di dalam internet berkenaan dengan maklumat ataupun biografi seorang tokoh ilmu hadis ni, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan jika tuan-tuan ada yang mempunyai kitab Fathul Bari itu sendiri, di hadapannya di bahagian mukadimah tu
Jika ada beberapa orang tahqiq, dia akan masukkan kisah biografi berkenaan dengan Ibn Hajar Asqalani ini. Dan ada juga beberapa kitab yang telah dikarang oleh terutamanya ulama Al-Azhar berkenaan dengan biografi imam kita ni, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, secara mudahnya kita sebut sedikit berkenaan dengan biografi imam kita ni. Nama sebenarnya iaitu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali. Dia dikenali dengan pada asalnya dia berketurunan, ataupun pada asal dia lebih banyak menggunakan gelaran itu Al-Kinani, kerana dia berasal daripada Bani Kinanah, salah satu suku bangsa Arab yang mendiami semenanjung tanah Arab sehingga ke Syria. Kalau kita zaman kita sekarang kita sebut Syria lah, itu sehingga ke ke kawasan belahan dunia Syam dan juga di sebelah barat Iraq, yang kalau zaman dahulu disebut sebagai Babylon. Itu dahululah. Jadi Bani Kinanah ni memang suku bangsa Arab yang memang suku yang asal, yang lama, yang telah mendiami kawasan-kawasan ni tadi. Jadi Ibn Hajar dia salah seorang yang memang berketurunan dengan keturunan Arab. Dia lahir di Asqalan. Dia lahir di Mesir. Cuma kenapa disebut sebagai Asqalani? Kerana keturunan asal dia datang dari Asqalan. Asqalan ni dia satu tempat antara tempat tinggi, bukit yang tinggi di kawasan Palestin. Di kawasan Palestin, sempadan antara Palestin dengan Syria sekarang, iaitu di Asqalan, ataupun kalau dalam bahasa Inggeris disebut Ashkelon. Asqalan ni merupakan salah satu tempat yang memang didiami oleh suku Bani Kinanah ni satu ketika dahulu. Baik, dia lahir pada, sebahagian ulama mengatakan pada 2 Sya'ban, sebahagian mengatakan pada 12 Sya'ban, sebahagian mengatakan lahirnya pada 22 Sya'ban. Cuma secara umum dia kita boleh sebutkan, walaupun ada khilaf di situ dari sudut tarikh yang tepat dia, tapi mereka sepakat, para ulama sepakat bahawa beliau telah dilahirkan pada bulan Sya'ban, makna dalam lingkungan bulan Sya'ban, yang mana kalau kita lihat sekarang ni pun kita sudah berada di akhir Rejab, dan bertepatanlah waktu kita memulakan kitab ni, iaitu berdekatan dengan bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ada keberkatan di sana insya-Allah. Lahir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijrah, di sebuah rumah yang terletak di tepi sungai Nil, berdekatan dengan Dar An-Nahas di Kahirah. Beliau lahir di Kahirah, tapi bagaimana nak menentukan tarikh sebenar lahirnya tu, di situ adalah ulama perbezaan pendapat. Cuma secara umum kita sebut iaitu pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijrah. Kalau kita lihat dalam sejarah ketamadunan Islam, 773 Hijrah ni kalau di Mesir pada ketika itu sedang diperintah oleh satu dinasti yang dipanggil dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk. Dan ada kajian yang mengatakan bahawa Syekh Ibn Hajar ni dia pernah duduk dalam dua periode dinasti Mamluk. Sebab dinasti Mamluk ni dia ada Mamluk Bahri, ada Mamluk Burji, dan dia pernah duduk pada dua-dua dinasti ni tadi. Tapi kedua-duanya memang daripada dinasti Mamluk lah. Cuma kalau kita nak tahu apa perbezaan dinasti Mamluk Bahri dengan Mamluk Burji itu, boleh kita cari berkenaan dengan maklumat tersebut dalam kitab-kitab sejarah insya-Allah. Baik, seterusnya, maka Syekh Ibn Hajar ni dia lahir dalam keluarga yang sebenarnya memang keluarga ulama. Memang keluarga ulama, kerana datuk sebelah ayah dia tu merupakan tokoh ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di Iskandariyah, iaitu di Mesir. Salah seorang iaitu yang namanya Muhammad tadi. Kalau kita lihat nama Ibn Hajar ni Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad. Sebahagian yang kata bahawa datuk dia tu yang namanya Muhammad, iaitu Ali bin Muhammad tu merupakan salah seorang ulama, iaitu Muhammad ni tadi, Muhammad bin Muhammad tu merupakan salah seorang ulama yang sangat hebat. Dan abang kepada datuk dia tu, senang kita kata datuk saudara dia, iaitu Osman bin Muhammad,
merupakan salah seorang ulama besar juga mazhab Syafi'i di Iskandariah, Mesir. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita lihat kepada datuknya sendiri pun, iaitu yang namanya Muhammad bin Muhammad ni, Muhammad bin Muhammad tu ada beberapa orang ulama yang mengatakan bahawa dia ni digelar sebagai Kutubuddin Muhammad, yang merupakan salah seorang ulama hadis yang terkenal. Jadi kalau kita lihat, tidak salah sebenarnya bahawa Ibnu Hajar ni merupakan salah seorang ulama yang mempunyai ketokohan besar dalam ilmu hadis, dan bapa beliau sendiri pun merupakan salah seorang yang hebat dalam ilmu hadis dan juga ilmu fiqh, dan digelar sebagai Nuruddin Ali Muhammad. Baik. Jadi kita lihat lagi berkenaan dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini, dia merupakan kalau kita lihat jalur nasab keturunan dia tadi, dia dari keturunan Bani Arab, mana bangsa Arab Bani Kinanah. Kemudian dari keluarga yang memang berlatar belakangkan ulama, yang mana mereka ni memang alim dan faqih dalam mazhab Syafi'i, dan juga alim dan faqih dalam bidang hadis. Dan Imam Ibn Hajar ni sendiri ketika kecilnya, ini kisahnya ketika kecil, iaitu ketikanya lahir kecil, maka pada ketika tu ibunya telah meninggal. Ibunya tu dalam riwayat disebut bahawa nama ibunya tu Tujar binti Muhammad bin Ibrahim bin Ziftawi. Jadi ibunya ni telah meninggal ketika dia masih kecil, dan pada ketika umurnya beberapa tahun, maksud dia masih kanak-kanak kecil lagi, masa ketika itu ayahnya pula, iaitu yang nama Syekh Nuruddin Ali ni tadi, meninggal. Maka tinggallah Ibnu Hajar bersama dengan kakaknya, kerana sebelum itu dah ada seorang kakak yang dalam keadaan yatim piatu lah, daripada kecilnya yatim piatu. Cuma ayahnya ni tadi telah mengamanahkan beberapa orang untuk menjaga Ibnu Hajar ni sendiri. Antara dia Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Al-Qattan Al-Misri, yang merupakan salah seorang ulama terkenal yang merupakan sahabat karib kepada bapa dia sendiri. Salah seorang ulama terkenal di Mesir lah, Al-Qattan Al-Misri, iaitu Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ali. Jadi Imam Ibn Hajar walaupun ketika kecilnya dia sudah yatim piatu, tetapi ayahnya ni tadi, yang mana memang daripada berketurunan ulama, keturunan para ilmuwan, maka dia telah mengamanahkan anaknya ini. Sebelum dia meninggal, dia telah mewasiatkan bahawa anak ini mestilah dijaga oleh seorang yang memang bergelar ulama juga. Subhanallah. Itulah yang sepatutnya kita ambil pengajian, tuan-tuan. Kita ni tidak tahu bila sebenarnya masa nyawa kita ni akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun tidak tahu pengakhiran kita bagaimana. Tapi tidak boleh tidak, kita ni mesti melakukan usaha bermula daripada sekarang, tanamkan azam, betulkan niat kita, dan mulakan langkah kita untuk mendidik anak kita ataupun menyediakan pendidikan kepada mereka. Walaupun kita sudah meninggal pun, tetap mereka ni akan menyambung tradisi ataupun menyambung legasi seperti mana yang kita harapkan. Sebab tu kita kena sediakan seperti mana yang telah dilakukan oleh ayah dan juga ibu kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni tadi. Dan kalau kita singkap dalam sejarah para ulama sendiri pun, kebanyakan daripada para ulama kita yang besar-besar, contoh kalau kita ambil contohnya Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i dia lahir di Gaza, meninggal ayahnya ketika dia masih kecil. Sebahagian riwayat kata ketika dia dalam kandungan lagi, bahawa ayahnya telah meninggal. Maka duduk tinggallah dia dengan ibu, dibesarkan, dibawa pindah dari Gaza pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, ibunya tu menyediakan anaknya ni tadi, iaitu Imam Syafi'i ni tadi, dengan pelbagai jenis penyediaan, yang mana persediaan yang dilakukan tu bukan hanya sekadar keduniaan, tetapi persediaan yang dilakukan itu untuk menyediakan anaknya itu nak menanggung berkenaan dengan akhirat tu sendiri.
iaitu melakukan persediaan dari sudut agama. Segala harta yang ada di situ disumbangkan kepada anaknya itu, makna dilaburkan, melakukan pelaburan untuk pendidikan anaknya itu supaya menjamin anak itu tadi menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang hebat pada waktu yang akan datang. Jadi begitulah yang sepatutnya kita lakukan pada zaman kita sekarang. Bukan sekadar kita menyediakan harta dan sebagainya, kita mencari duit dan sebagainya itu untuk nak menyediakan anak kita kesenangan di dunia, tetapi yang paling penting sekali kita kena usaha supaya menyediakan anak kita untuk kesenangan di akhirat. Itu. Jadi sama-samalah kita mengambil pengajaran dan bersempena kita dalam program Pondok Masjid ni sendiri pun sama-sama kita mendidik jiwa kita. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita pelajari daripada ilmu hadis, sedikit yang kita pelajari daripada ilmu fiqh, daripada ilmu tauhid, tafsir dan sebagainya yang ada dalam subjek-subjek dalam Pondok Masjid ni, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita nak mengenali ataupun nak memahami dan menyediakan anak kita dan juga generasi diri kita dan juga generasi kita yang akan datang supaya dapat mewarisi Islam tu dengan cara yang betul, dengan cara yang sebenar. Subhanallah, insya-Allah. Baik. Jadi kita terus balik semula kepada kisah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni tadi. Jadi jangan kita tertukar. Dia ada seorang lagi yang nama dia Imam Ibn Hajar Al-Haythami, pun mazhab Syafi'i juga. Nanti kita tengok apa perbezaan dia. Baik. Imam Ibn Hajar ni sendiri, kalau kita tengok dalam bidang pendidikan dia, sejarah pendidikan dia telah bermula dari umur ni 5 tahun lagi, bahawa dia telah menghafaz Al-Quran dalam umur dia masih kecil. Ini memang tradisi ulama zaman silam. Sebelum anak itu baligh lagi, dia telah diberikan pengajian terutamanya dalam hafazan Al-Quran. Subhanallah. Ini memang tradisi Islam yang sejak dari dulu lagi. Kalau kita lihat, sebut sajalah ulama yang mana satu pun, nama imam yang mana satu pun, kebanyakan daripada mereka telah menghafaz Al-Quran sebelum daripada umur mereka tu baligh. Sebelum umur 15 tahun lagi sudah menghafal Al-Quran. Dan kalau kita tengok Imam Ibn Hajar ni sendiri, dia telah menghafaz Al-Quran ketika umurnya sebelum 9 tahun. Sebelum 9 tahun. Di bawah seorang ulama yang bernama Sadruddin As-Sufti. Dan Ibn Hajar telah memasuki maktab pengajian ketika umurnya 6 tahun dan mempelajari fikih secara khususnya dengan Ibn Utrush. Dengan Ibn Utrush. Ini salah seorang ulama dia lah, salah seorang tuan guru dia. Maka ketika umur 12 tahun, kalau kita sebut maktab ni maksud apa? Zaman kita sekarang ni kita kata tadika lah. Zaman kita sekarang ni kita kata tadika ataupun sekolah rendah. Tapi zaman dulu sekolah rendah dia ataupun tadika dia lebih berfokuskan kepada ilmu hafazan Al-Quran, hafazan hadis, lebih kepada ilmu hafazan kitab fiqh, mempelajari fiqh tu. Zaman kita sekarang bukan tak ada subjek tersebut, tapi mungkin ada perbezaan dari sudut silibus dia. Kalau dahulu silibus dia tu dari kulit ke kulit, satu persatu dibaca dengan tuan guru dalam halaqah, panjang masanya. Tapi zaman kita sekarang dia ringkas, lebih kepada banyak permainan, ada lagu-lagu, ada objek-objek, ada infografik dan sebagainya lah. Itu zaman kita sekarang. Memang berlaku perubahan zaman, tapi walau keadaan bagaimana sekalipun, tuan-tuan, ibu ayah, sedang pendengar sekalian, hendaklah kita perhatikan berkenaan dengan pendidikan anak kita ni betul-betul, supaya mereka ni walau besar nanti mereka jadi doktor ke jadi engineer sebagai sekalipun, tetapi dia punya asas basic ilmu agama tu sangat kuat. Kita nak begitu supaya lahirlah seorang doktor yang betul-betul amanah, doktor yang hafiz Al-Quran, yang menjaga salat, yang menjaga puasanya, yang menjaga hukum hakam. Kalau lahir seorang engineer nanti, anak kita tu besar jadi engineer hafiz Quran, yang mahir hadis, yang faham ilmu agama, yang faham hukum hakam fiqh. Subhanallah, kita nak begitu sebenarnya. Dan kalau kata lahir apa jenis sekalipun, anak kita tu jadi apa sekalipun pada ketikanya besar nanti, ketika dewasa nanti,
itu bukanlah satu kayu ukuran menentukan nasib seseorang itu selamat atau tidak. Yang menjadi kayu ukurannya ialah adakah agama yang dipegang, yang dianuti itu agama Islam itu difahami dan diamalkan dengan sesungguh-sungguhnya. Itu yang menjadi poin penting dia. Sebab zaman kita sekarang ni, kita faham bahawa kita sekarang ni hidup dalam zaman fitnah yang sangat besar. Jadi perlu kepada kita ni bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjaga diri kita dan menyediakan generasi kita untuk menjaga diri daripada perkara-perkara tersebut. Dan apabila masuk umur Ibn Hajar pada umur 12 tahun, maka penjaga Ibn Hajar yang bernama Al-Kharrubi telah membawa beliau pulang ke Mekah bagi mengerjakan haji dan juga umrah. Maksud dia telah bawa Ibn Hajar ni pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan menetap di sana. Ini tradisi para ulama. Bila dia pergi satu-satu kota yang mana kota tu penuh dengan ulama, maka mereka akan tinggal di sana dalam beberapa tempoh. Dia bukan dalam tempoh yang sekejap, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun. Sebab apa? Dia nak menyerap, nak orang kata nak minum, nak merasai segala ilmu daripada para ulama yang ada pada ketika itu di sekitar tempat tersebut. Dan daripada dulu lagi pun memang Mekah ni menjadi pusat kegiatan ilmu. Selain daripada orang mengerjakan ibadah haji, pusat ini juga menjadi Mekah ini juga menjadi pusat penyebaran ilmu agama itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Seterusnya, Imam Ibn Hajar telah menetap di Mekah selama beberapa tahun, dan riwayat kata mengatakan 2 tahun, dan berguru bersama dengan Syekh Afifuddin An-Nishwari yang mengajarkannya berkenaan dengan Sahih Bukhari. Banyak lagi kalau kita lihat ulama yang lain lagi, iaitu antara dia Imam Muhammad Al-Qattan Al-Misri yang kita sebut sebentar tadi. Dia telah mempelajari ilmu asas fiqh, ilmu asas dalam bahasa dan juga matematik. Itu Ibn Hajar dia belajar daripada penjaga dia yang nama Muhammad Al-Qattan yang kita sebut pada awal tadi. Itu ketika pada beliau berumur 19 tahun. Dan seterusnya daripada tu, umurnya sebelum daripada 20 tahun lagi, Imam Ibn Hajar ni memang telah terkemuka dalam bidang bahasa, sampaikan dia telah menghasilkan karya kesusastraan ataupun disebut sebagai antologi. Ini kalau dalam bidang antologi ni maknanya bidang kesusastraan, yang mana disebut sebagai Diwan Ibnu Hajar, telah menghasilkan syair-syair, kisah-kisah dan sebagainya yang memberikan banyak manfaat kepada orang ramai. Baik, maka kalau kita lihat lagi, antara guru-guru Imam Ibn Hajar ni bukannya yang biasa-biasa. Gurunya pun memang orang yang luar biasa. Antaranya iaitu Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Kalau kita sebut Imam Al-Bulqini ini, memang kita akan pernah dengar antara kitab dia yang terkenal, iaitu matan Mustalah Hadis Imam Bulqini itu sendiri. Mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan sendiri pun pernah menghafal ataupun pernah mempelajari berkenaan dengan ulum hadis Imam Bulqini ini. Subhanallah. Dan itu merupakan salah seorang daripada guru Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan Ibn Hajar sendiri pun pernah berguru dengan ulama yang sangat terkenal dalam bidang ilmu hadis, iaitu Al-Iraqi. Kalau kita sebut Imam Al-Iraqi ini, ramai dari kalangan kita tak menafikan bahawa Imam Al-Iraqi ini mempunyai sumbangan yang sangat besar dalam bidang hadis terutamanya. Malah Imam Al-Iraqi sendiri telah mengarang berpuluh-jilid, berpuluh-puluh kitab, berjilid-jilid kitab. Antara kitab yang terkenal dia iaitu berkenaan dengan syarah kepada Ihya Ulumuddin itu sendiri. Dia buat ta'liq, dia naqad hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu sendiri. Subhanallah, itu Imam Al-Iraqi merupakan salah seorang guru Imam Ibn Hajar. Kemudian kalau kita lihat lagi, Imam Ibn Hajar ni juga telah mempelajari ilmu qiraat Quran daripada Imam At-Tannuhi. Subhanallah,
Dan yang kita sebut sebagai sebelum ni ada seorang lagi yang nama dia Imam Ibn Hajar Al-Haythami, merupakan salah seorang yang pernah berguru dengan Imam Al-Iraqi, yang mana Imam Al-Iraqi ini memang sezaman dengan dia, dan Imam Ibn Hajar telah berguru kepada Imam Al-Haythami. Kalau kita tengok Ibn Hajar Al-Haythami ini pengarang kitab Tuhfah, mazhab Syafi'i kita lah. Tu subhanallah. Baik, maka dari segi anak murid dia pula, kita lihat anak murid dia. Anak murid Imam Ibn Hajar ni juga memang ulama-ulama yang besar juga dalam tradisi ketamadunan ilmu Islam. Baik, kita lihat antara anak muridnya iaitu Imam Hafiz Muhammad Abdul Rahman As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi. Jadi jika guru dia pun hebat, maka anak murid dia pun hebat. Itu sebab tu kita zaman sekarang kita kena faham, untuk kita nak menguasai apa saja cabang ilmu, tak boleh tidak kita kena berguru dengan orang yang betul. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyakanlah kepada ahli zikri. Yang ditafsirkan ahli zikri itu orang yang mahir dalam bidangnya. Jika kita ni tak tahu ilmu fiqh, maka kita tanya berkenaan, kita pergi berguru dengan orang yang mahir berkenaan ilmu fiqh. Ilmu tauhid pun begitu juga, ilmu hadis pun begitu juga, ilmu tafsir pun begitu juga. Sama. Semua bidang ilmu pun sebenarnya, matematik pun kita kena belajar dengan orang yang mahir matematik, sains pun begitu juga, ilmu bidang apa sekalipun, engineering ke, bidang kedoktoran ke, bidang apa sebagainya, mestilah kita berguru dengan orang yang mahir dalam bidang dia, supaya kita pun akan menyerap, insya-Allah dapat kemahiran. Begitu. Malah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala jika dia berkehendak bahawa kita ni mungkin lebih lagi daripada tu, seperti mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni sendiri, walaupun gurunya itu antara ada Al-Haythami, antara gurunya tu Al-Iraqi, tapi karya karangan Ibn Hajar ni lebih menjadi polemik ataupun menjadi lebih masyhur daripada karya-karya ulama ataupun imam yang gurunya itu sendiri. Subhanallah. Antara dia lagi yang telah belajar ataupun menjadi murid kepada Ibn Hajar ni, antara dia Ibn Fahad Al-Makki, dan juga Imam At-Taghribardi, yang merupakan dua ulama yang sangat terkenal dalam bidang bahagian sejarah lah, bidang tarikh, yang memang merupakan salah dua-dua ni tadi anak murid kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, seterusnya Imam Burhanuddin Al-Halabi, Abu Fadl Al-Qalqashqandi, dia gelaran dia kan. Kemudian Imam Muhammad bin Muhammad Al-Kamal Ash-Shumunni, antara anak murid Imam Ibn Hajar yang mahir dalam keilmuan hadis. Kemudian lagi Imam Nasimuddin Al-Mursyidi, merupakan seorang ulama yang terkenal dalam bidang hafiz Al-Quran, yang mempunyai ketokohan dalam Al-Quran, bidang Al-Quran dan ilmu-ilmu berkenaan dengan Al-Quran lah, merupakan juga salah seorang anak murid Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan antaranya lagi Imam Muhammad bin Ahmad At-Taqi Al-Fasi, yang merupakan mahir dalam bidang syair ataupun bahasa lah. Kemahiran dia dalam bidang bahasa dia lebih, ketokohan dia dalam penyajak dan juga bahasa pada zaman dia, merupakan juga salah seorang anak murid Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banyaklah kalau kita nak ceritakan berkenaan dengan sejarah Imam Ibn Hajar ni sendiri, memang sangat banyak. Jadi dan kalau kita lihat dari sudut ketokohan ataupun sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Imam Ibn Hajar ni, antara dia telah menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang ilmu fiqh, dalam bidang ilmu tafsir. Cuma yang lebih banyak dikenali orang iaitu dalam bidang ilmu hadis tu sendiri. Itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, antaranya lagi jawatan-jawatan yang pernah disandang oleh Imam Ibn Hajar. Ini antara sumbangan-sumbangan dia, bahawa dia pernah menjadi pensyarah
dia pernah menjadi pengerusi majlis mesyuarat ilmu hadis. Itu ketika zaman ni lah, zaman sultan pada ketika tu telah melantik beliau. Ada sebahagian yang mengatakan bahawa dia pernah menjadi qadhiyul qudah. Qadhiyul qudah ni makna dia ketua hakim negara. Kalau zaman sekarang kita kata ketua hakim negara, qadhiyul qudah ni iaitu ketua hakim negara lah, yang menasihati direct kepada sultan ataupun pemerintah khalifah pada ketika tu. Subhanallah. Dan banyak lagi dia punya sumbangan-sumbangan, menjadi ahli majlis fatwa pada ketika tu, menjadi kalau dalam bidang ilmu hadis ni ada yang nyebut qadhiyul qudat, dan banyak lagi jawatan-jawatan yang lain yang telah ditawarkan kepada Imam Ibn Hajar, selain daripada ada sebahagiannya diterima, ada sebahagiannya yang beliau tidak terima. Kalau berkenaan dengan imam dan khatib, memang beliau dikenali menjadi imam dan khatib di Masjid Al-Azhar Mesir. Menjadi imam dan khatib di Masjid Al-Azhar Mesir dan juga Jami' Amr bin As. Jadi tuan-tuan yang mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan yang berasal dari yang pernah belajar di Mesir, bukan berasal, maksud dia pernah belajar mendalami ilmu, pergi rihlah ilmu di Mesir dan sebagainya, akan mengenalilah dua masjid yang saya sebut tadi ni, iaitu Masjid Al-Azhar dan juga Jami' Amr bin As ni. Di sana Imam Ibn Hajar pernah menjadi imam dan khatib di sana, menjadi pustakawan. Banyak sumbangan dia dalam bidang ilmu Islam. Kalau dari sudut penulisan, subhanallah, sangat banyak Imam Ibn Hajar. Kalau kita lihat Sahih Bukhari itu sendiri, syarah dia kepada Sahih Bukhari, iaitu kitab Fathul Bari itu sendiri merupakan sumbangan yang orang sebut sampai zaman sekarang, dan menjadi salah satu rujukan utama apabila kita menuntut dalam bidang ilmu hadis. Subhanallah, bukan senang. Itulah salah satu yang disebut sebagai karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ulama-ulama zaman silam, kerana kejuhudan, kerana kesungguhan, kerana pengorbanan mereka dalam menuntut ilmu. Kita dalam siri pondok masjid ni, satu-satu subjek tersebut ada 10 siri. Macam contoh hadis ni sendiri pun akan ada 10 siri. Jadi memerlukan kepada kita ni betul-betul bersungguh-sungguh dalam nak mendalami ilmu tersebut, walaupun dengan cara online macam ni, sebab kita sekarang ni dalam tempoh pandemik COVID-19. Jadi pertemuan secara bersua muka dan sebagainya tu mungkin akan ada beberapa bentuk halangan yang lain. Jadi sebab tu diberikan inisiatif, dijalankan inisiatif oleh pihak Jawi sendiri bekerjasama dengan pelbagai agensi yang lain, di bawah agensi Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, telah mencadangkan pelbagai inisiatif, termasuklah pondok masjid ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh dan beristiqamah atas jalan menuntut ilmu. Tak kiralah dengan program pondok masjid ke program kuliah-kuliah yang ada di masjid, sama ada online ataupun ada sebahagian tempat dah boleh bersua muka dan sebagainya. Jadi kita hadir bersungguh-sungguh cari ilmu, kerana tidak ada yang disebut sebagai titik noktah untuk mencari ilmu ni. Walau umur kita banyak sekalipun, jangan jadi benda tersebut sebagai satu penghalang. Walau kerja kita, urusan kita sehari-harian banyak sekalipun, jangan jadikan perkara itu sebagai satu halangan untuk kita dalam menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu, tak boleh secara langsung, kita buat secara online, secara maya. Yang penting ilmu itu mesti dicari. Dia tidak akan hadir dengan cara bergolek ataupun melayang kepada kita, faham tiba-tiba, tidak. Dia mesti dicari. Subhanallah. Baik, maka akhirnya iaitu Imam Ibn Hajar, seperti manalah manusia yang pada kebiasaannya akan menghadapi kematian, maka beliau juga telah Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan setelah mengalami sakit. Dalam jangka yang panjang jugalah sakit dia ni. Kalau kita lihat dalam kitab sejarah kan, bahawa dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada 11 Zulqaidah tahun 852 Hijrah. Lahir bulan Sya'ban 773, meninggal ataupun wafat pada 11 Zulqaidah
tahun 852. Jadi kalau kita kira lebih kurang berapa tahun kehidupan Imam Ibn Hajar ni sendiri. Sama-samalah kita kira. Saya pun mengira juga ni. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil kalkulator ke sebagainya. Ada yang mungkin laju sikit boleh kira congak kan. Umurnya lebih kurang 79, 80 tahun, lebih kurang 78, 79 ataupun 80 tahun. Baik, kalau kita ambil 80 tahun sahaja, lebih kurang 80 tahun. Agak-agaknya kita ni yang umur 60, 70, 80, dapat tak kita nak bagi sumbangan seperti mana sumbangan yang besar yang telah diberikan oleh Imam Ibn Hajar ni sendiri? Malah Imam Ibn Hajar ni telah memulakan menyumbangkan sumbangan dia dalam sudut ilmu dan sebagainya. Keilmuannya lah terutamanya tu bermula daripada umurnya belasan tahun lagi, sebelum umur dia 20-an lagi. Dia telah memberikan sumbangan yang sangat banyak dalam tradisi keilmuan Islam itu sendiri, terutamanya dalam bidang hadis dan juga fiqh. Jadi kita lihat sama-sama sejauh mana sebenarnya sumbangan yang kita telah berikan kepada agama. Dengan kesungguhan Imam Ibn Hajar ni tadi, maka Allah Ta'ala berkati, walaupun umurnya 80 tahun, tetapi keilmuannya telah diguna pakai melebihi daripada umurnya sendiri. Kalau kita lihat, dia wafat tahun 852 Hijrah. Kita katalah 850 Hijrah. Okey, 52. Sekarang ni kita 1442 Hijrah. Cuba kita tolak, sudah berapa tahun Imam Ibn Hajar ni sendiri meninggalkan kita? 1442 kita tolak dengan 852, 590 tahun. Bayangkan, sudah 590 tahun, tetapi kitab dia masih dibaca, kitab dia masih menjadi rujukan utama. Bukan rujukan yang biasa-biasa, tapi rujukan utama, terutamanya kitab Fathul Bari itu sendiri. Subhanallah, sangat besar dia punya keilmuan. Malah kitab tersebut telah diterjemahkan dalam banyak bahasa, dalam banyak versi. Antaranya versi bahasa Melayu kita sendiri. Dan bahasa Melayu kita sendiri pun, ulama-ulama Melayu kita menterjemahkan kitab-kitab beliau ni, ada yang dalam tulisan Rumi, ada yang dalam tulisan Jawi Lama. Seperti mana kalau kita tengok kitab Bulughul Maram ni sendiri, kalau tuan-tuan biasa, kita pun biasa dengar dengan nama ni, iaitu Syekh Muhammad bin Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Marbawi orang sebut. Muhammad Idris Al-Marbawi ni ulama yang menjadi tokoh keilmuan Islam di Nusantara Melayu ni antara yang besar. Dan kalau kita lihat dari sudut sejarah pun, Syekh Idris Marbawi ni merupakan tokoh penerima pertama, tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia kita. Subhanallah. Itu Syekh Idris Marbawi. Dia telah mengarangkan terjemahan dan juga sedikit syarahan dan juga ta'liq di dalam ni, dalam kitabnya ni, kitab Bulughul Maram yang akan kita bicarakan. Jadi tuan-tuan, kalau ada yang nak membeli dan sebagainya, boleh usaha kita sama-sama cari. Dan saya sangat-sangat menyukai sekiranya tuan-tuan, saya pun baca kitab, tuan-tuan pun di rumah ataupun di mana-mana tempat pun, kita pun sama-sama menyimak, sama-sama kita buka kitab. Mungkin bacaan saya itu ada kesilapan, jadi boleh tuan-tuan tegur dan sebagainya. Saya tidak jadi masalah dengan perkara tersebut, kerana kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Baik, insya-Allah untuk terakhirnya, kitab Bulughul Maram ni kita akan mulakan pengajian bersempena daripada kita sekarang ni sudah hujung Rejab, dan kita akan masuk Sya'ban, dan tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Dan kitab Bulughul Maram ni sendiri, ni kita cerita sikitlah berkenaan kitab Bulughul Maram ni, bahawa Imam Ibn Hajar telah mengarang kitab ni dengan membawa hadis-hadis berkenaan dengan dipanggil hadisul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, terutamanya dalam mazhab Syafi'i, kerana Imam Ibn Hajar ni memang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Baik, di dalam kitab ni dia susun seperti mana tradisi ulama sunan ataupun ulama-ulama
kitab-kitab sunan. Kalau kita sebut kitab-kitab sunan ni, iaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dia menyusun kitabnya ini menggunakan kaedah by tajuk. Dia dengan tajuk, dia dengan maudhu', tajuk pertama taharah, tajuk kedua solat, begitu. Dia cara susunan begitu. Dan kita akan bersempena kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita akan masuk kepada babus siyam dulu, makna kitabus siyam, tajuk berkenaan dengan puasa. Dan kita akan baca hadis-hadis yang telah disusun, dibawa, dinaqalkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam bahagian hadis, di dalam bahagian puasa, di dalam tajuk puasa, hadis tersebut, supaya kita lihat bagaimana cara ulama, salah satu kaedah mereka nak mengistimbatkan hukum ataupun nak mengeluarkan hukum. Salah satu sumber yang perlu kita rujuk ialah, selain daripada Al-Quran, ialah Al-Hadis itu sendiri, hadis Nabi itu sendiri. Dan daripada sekian banyak hadis Nabi itu sendiri, ada sebahagiannya yang kalau kita baca secara zahir mungkin akan berlaku pertentangan maksud, dia panggil ta'arud. Bila berlaku ta'arud begitu, bagaimana kita nak menyelesaikan? Di situ kita akan lihat bagaimana cara Imam Ibn Hajar dia menulis kitab Bulughul Maram ni, dan ada dia punya isyarat-isyarat di sana tu menunjukkan bahawa kepada hukum sekian begitu. Dan kalau kita lihat sendiri pun karya dia yang lebih besar lagi, iaitu dalam Fathul Bari itu sendiri pun boleh juga kita jadikan rujukan. Kerana di dalam Fathul Bari itu juga Imam Ibn Hajar, selain daripada dia mensyarahkan Sahih Bukhari itu, dia membawa juga pandangan-pandangan para ulama, terutamanya daripada mazhab Syafi'i berkenaan dengan satu-satu permasalahan tersebut. Dan mungkin dan kalau tuan-tuan boleh baca juga, boleh buka semak kitab Fathul Bari itu juga, ada beberapa masalah yang Imam Ibn Hajar sendiri dia membuat ta'liq ataupun komentar kepada apa yang ditulis oleh Imam Bukhari itu, yang mana komentarnya itu kalau kita lihat ada sedikit khilaf dengan daripada penulisan asal Imam Bukhari itu sendiri. Maknanya Imam Bukhari itu hadis itu tetap begitu, tapi Imam Ibn Hajar dia tak bersetuju dengan perkara tersebut. Dia ada sedikit ta'liq dipanggil. Tapi bukanlah tujuan dia ta'liq ataupun naqad begitu, lakukan kritikan begitu untuk nak merendahkan Imam Bukhari, tidak. Dia tetap dalam adab. Ini para ulama, subhanallah, mereka ni bila dalam tradisi keilmuan sendiri pun ataupun dalam kehidupan sendiri pun penuh dengan adab dan tata susila dipanggil, tidak menyalahkan dan sebagainya. Tetapi Imam Bukhari ada hujah dia, Imam Ibn Hajar yang mensyarahkan kitab tu sendiri pun dia ada hujah dia. Mungkin ada beberapa masalah yang ada percanggahan sedikit, maksud di situ percanggahan pendapat dipanggil, pencanggahan pendapat, tetapi tidaklah membawa kepada menyalahkan, mengutuk dan sebagainya, tidak. Tetapi kritikan-kritikan tersebut didasarkan dengan hujah, didasarkan dengan dasar keilmuan. Jadi dia jadi perbincangan, munaqasyah, yang mana dia boleh mencambahkan pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk kita, maklumat-maklumat yang banyak untuk kita. Jadi itu sebenarnya tradisi keilmuan yang betul. Bukannya mengkritik atas dasar kepribadian, ataupun bukannya mengkritik atas dasar kerana politik kepartian dan sebagainya, bukan. Ulama dia bukan jenis begitu. Dia orang mengkritik ataupun menyokong dengan dasar ilmu, dengan dasar ada dia punya sesuatu hujah dan sebagainya. Jadi sebab tu jangan terburu-buru. Walaupun tuan-tuan kita belajar ilmu hadis ni bukanlah satu tiket untuk kita terburu-buru dalam mengeluarkan hukum, dan kita perlu ingat dalam kaedah fiqh itu sendiri, kalau kita belajar dalam qawaid fiqh sendiri, salah satunya yang perlu kita nak kena ambil kira apabila nak mengeluarkan sesuatu hukum, tidak boleh kita ni lihat kepada nas tu semata-mata nas. Kita perlu juga melihat kepada maslahah, kita perlu juga lihat kepada waqi', iaitu kesesuaian tempat, kesesuaian pengamalan tempat tu sendiri. Itu hikmah dia. Kenapa adanya perbezaan 4 mazhab, walaupun daripada hadis yang sama, tetapi berlakunya perbezaan dari sudut pegangan 4 mazhab, cari ijtihad mereka dan sebagainya. Itu sebenarnya semuanya satu rahmah untuk kita, sebenarnya satu kerahmatan, satu kebaikan kepada kita.
Bukanlah untuk nak memecah belah kita, tidak. Tetapi jika kita fikir ataupun kita renung lebih dalam lagi, inilah yang disebutkan sebagai yang diberikan dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang tetap menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi Al-Quran yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi walau ada sedikit khilaf, sedikit perbezaan pendapat daripada sudut kefahaman Al-Quran dan hadis itu sendiri, tetapi mereka tetap berjamaah, iaitu tetap bersatu padu. Jadi sama-samalah kita supaya kita menjaga jamaah ataupun menjaga penyatuan ummah kita ni. Walaupun kita belajar sedikit, tapi mudah-mudahan dengan adab, dengan tata susila, dengan menjaga kesatuan, menjaga silaturahim antara kita sesama Islam, Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita ni dengan perkara-perkara yang kita tidak sangka-sangka. Subhanallah. Baik, insya-Allah. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu dahulu untuk sesi yang pertama ni sebagai pengenalan. Jadi akan datang kita akan mulakan dengan babus siyam ataupun kitabus siyam di dalam kitab Bulughul Maram ni, yang mana kita akan memulakan dengan hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddamu ramadana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sampai sekadar itu saja dahulu. InsyaAllah saya berharap sangat-sangat supaya kita semua pada minggu hadapan ataupun minggu yang akan datang, sesi yang akan datang, kita akan dapat bersama-sama ada kitab masing-masing. Itu yang sangat-sangat diharapkan, supaya kita betul-betul bersungguh-sungguh menunjukkan kesungguhan kita, seperti mana yang telah saya ceritakan tadi berkenaan dengan kesungguhan Imam Ibn Hajar itu sendiri. Jadi sama-sama kita pun meniru. Dengan begitu mudah-mudahan apabila kita meniru sifat orang baik, sifat para ulama, cara para ulama, kita pun mungkin akan dapat sedikit daripada kemanisan keilmuan yang telah Allah Ta'ala campakkan kepada mereka. Seperti itu jugalah mudah-mudahan kita minta Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu Ta'ala alam. Mohon maaf terlanjur kata, terkasar bahasa. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan berjumpa lagi dengan memulakan kitab Bulughul Maram dalam kitab Siyam, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.